uh, apakah itu yang pertama sekali seperti yang saya sebut tadi adalah as-sama'. Kemudian yang kedua ialah al-'ard. Al-'ard dengan makna kata al-'ard dengan makna kata ialah an yaqra' asy-syaikh an yaqra' at-talib yasma' asy-syaikh. Jadi terbalik. Anak murid yang baca, guru pula yang mendengar. Jadi an yaqra' at-talib wa yasma' asy-syaikh. Jadi antara as-sama' dengan al-'ard ataupun dipanggil al-qira'ah, manakah yang lebih tinggi martabat? Kebanyakan ulamaul hadis, jumhurul muhaddithin mengatakan al-a'la yang lebih tinggi ialah as-sama', bukanlah al-'ard. Dan inilah pendapat yang ditashihkan oleh al-Imam al-Iraqi. Al-Imam al-Iraqi mengatakan inilah al-asl. Kerana pada asalnya yang membaca akan hadis ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabat yang mendengar. Maka guru yang membaca, anak murid yang mendengar. Inilah dalil bagi para ulama mengatakan bahawasanya al-a'la yang lebih tinggi martabat as-sama', bukanlah al-'ard. Ada sebahagian ulama yang mengatakan al-'ard itu lebih tinggi, membaca anak murid itu lebih tinggi. Kerana dalil yang kamu gunakan itu pada zaman yang terdahulu. Zaman sekarang, zaman mutaakhirin, zaman yang telah banyak berlaku kesilapan. Jadi perlu yang membaca tu anak murid supaya diketahui kesalahannya oleh seorang guru. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul muhaddithin, as-sama'u a'la wa afdal. Dan pendapat yang kedua mengatakan al-qira'atu a'la wa afdal wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah memegang pendapat yang kedua bahawasanya al-qira'atu ataupun al-'ardu afdal. Ada pendapat yang ketiga, pendapat al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya huma mutasawiyan. Dua-dua sama. Yakni tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. As-sama' dan juga al-'ard kilahuma mutasawiyan. Inilah pendapat yang dipilih al-Imam Malikun rahimahullah. Pendapat khilaf yang tiga ini boleh didapati secara umumnya, secara bil ijmal di dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah karangan Imam Al-Bajuri, Syekhul Islam, Syekhul Azhar. Boleh tengok di hadis yang pertama dalam hadis dalam Syama'il Tirmizi, tengok pada syarahan Al-Imam Al-Bajuri. Baik. Kemudiannya nombor 3 setelah daripada kita mengetahui as-sama' dan juga al-'ard, kita mengetahui nombor 3 ialah al-ijazah. Ini perbahasannya. Al-ijazah al-iznu fi riwayah. Jadi kalau kita faham, kalaulah kita sudah sama' daripada guru, sebenarnya kita tidak perlu kepada al-ijazah. Sebab apa? Sebab kalau contoh kitab ini, kitab kita sudah mengaji dengan guru daripada awal sampai habis, adakah perlu pada ijazah? Tak perlu. Kerana sama' lebih tinggi daripada ijazah. Bila dah dapat nombor pertama, tak perlu kepada nombor 3. Kan? Itu sepatutnya. Kalau itu Syekhuna Al-Allamah Syekh Al-Judhi, pada masa dia mengaji dengan masyayikh, dia pun pelik. Kenapa masyayikh ini selepas daripada mereka mengajar kitab, habis kitab, mereka akan ijazah juga? Syekh kata pelik. Masa mengaji itu pelik, Syekh Judi kata. Pasal apa kena ijazah juga? Sebab apa? Kami dengar kitab ini daripada awal sampai habis. Jadi kami sudah sama'. Kenapa bila dah sama', kami pula tiba-tiba diberikan ijazah? Bukankah ijazah tak perlu lagi? Rupa-rupanya telah mendapat jawapan, Syekhuna Allamah Syekh Judi mendapat jawapan setelah daripada itu, bahawasanya memang betul kamu mengaji kitab ini daripada awal sampai habis. Tapi ada ketikanya kamu bersembang tengah kelas. Kamu tidur time kelas. Kamu pi tandas time kelas. Kamu main lewat time kelas. Menyebabkan ada hadis yang menyebabkan kamu tertinggal. Jadi bukan semua hadis kamu sama. Ada hadis kamu tercicir. Maka yang tercicir itu akan ditampung oleh ijazah yang diberikan di akhir kitab. Sebab itulah
Sayugia bagi orang yang mengajar, khususnya kitab hadis, walaupun sudah sama' belaka, kena bagi ijazah juga. Supaya ijazah itu menampal akan kekurangan berlaku ketika sama'. Sama'u al-ahadis. Baik. Itu yang kita bahaslah ijazah. Jadi al-ijazah ini, jumhurul muhaddithin ala jawazi al-ijazati wa'tibariha wa sihhatiha. Kebanyakan ulama, khususnya mutaakhirin, mengatakan sah ijazah. Ya, di sana ada ulama daripada kalangan al-mutaqaddimin melarang ijazah. Bahkan mengatakan tidak sah ijazah. Mesti sama' ataupun arud. Di antaranya al-Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Imam Syu'bah mengatakan, "Lau sahhatil ijazah la batalatir rihlah." Kalau sah ijazah, tak perlulah kita bersusah payah untuk bermusafir. Cukup kamu daripada hujung dunia tulis surat, saya bagi ijazah kamu Sahih Bukhari. Lempak kat kawan sampai hujung dunia pula, daripada masyrik ke maghrib. Yang maghrib tu tak perlu habis mengaji dah kat masyrik, pasal saya dapat ijazah dah. Kan macam lah ni boleh call pula saya ijazah. Lagi tak payah mengaji daripada jauh. Tak payah main mengaji dekat payah-payah. Ini pendapat Al-Imam Syu'bah. Bahkan Al-Imam Ibn Hazmin juga mengatakan, al-ijazah juga tidak dibenarkan. Al-ijazah makna membenarkan. Jadi maksud membenarkan benda itu tak boleh pada asalnya. Kita membenarkan ni, maksudnya, saya benarkan kamu untuk bawa telefon. Saya benarkan kamu untuk bawa telefon. Maksudnya, sebelum daripada itu, bawa telefon itu tak boleh. Itu makna membolehkan. Kalau begitu, ijazah itu pada asalnya ialah benda itu tak boleh. Jadi, kamu sedang membenarkan benda yang tak boleh. Kamu membenarkan pula dengan tidak ada dalil. Ini pendapat Imam Ibn Hazmin. Ulama yang kibar juga menolak al-ijazah ini. Namun, mereka menolak al-ijazah ini, itu ada munasabahnya kalau di zaman mutaqaddimin. Tapi zaman mutaakhirin, sudah kita sebut, ijazah ke, sama' ke, arud ke, adakah murad daripada ini isbatu ma yurwa, untuk mensabitkan apa yang diriwayatkan, untuk mensahihkan, mendhaifkan? Tidak. Bahkan hanyalah ibqa'u silsilatil isnad, mengekalkan jaluran sanad sampai kepada pengarang, sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebab itulah al-ijazah seperti yang disebutkan ialah al-iznu fi riwayah, memberi izin dalam riwayat, kan? Memberikan izin dalam riwayat itu sebagai satu cara tahammul, cara belajar hadis yang sah, yang sahih. Cumanya kita kena ingat, ijazah ini tak lain tak bukan untuk menghubung sanad kita, menghubungkan diri kita dengan para alim ulama, dengan khususnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bermakna ijazah ini bermakna tazkiyah. Ini lain. Ijazah bukanlah bermakna tazkiyah. Tazkiyah itu diberikan keahlian guru. Maksudnya guru bagi kita keahlian untuk memberi fatwa, mengajar. Di tazkiyah satu perkara yang berbeza daripada ijazah. Ada orang diberikan ijazah tapi tidak diberikan tazkiyah. Karena itu orang ramai yang dapat ijazah tapi ijazah ammah. Tazkiyah dah. Tazkiyah ini perlu kepada tulisan. Sebab itu kalau kita mengaji, dapat guru yang terkenal, dapat guru yang memang faqih, yang alim kabir, kalau kita mengaji dengan dia, akhir kita nak berhenti mengaji dengan dia, kita minta tazkiyah. Minta keahlian daripada guru tersebut untuk kita boleh mengajar. Esok-esok kalau ada orang i'tirad, kita pun tak mau takabur, tapi kalau ada orang i'tirad, kita di situ kita kata, saya sudah dibenarkan oleh guru saya untuk mengajar, dan guru saya ini al-faqih, al-allamah, al-habir dan seumpamanya. Dan di situ ada kita kata defend lah, ada pertahanan. Setakat itu saja, insya-Allah. Kemudian rakaman sudut lepas tu dah ada lah. Wallahu taala a'la wa a'lam.